Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dah sarapan belum? Okey, harap semua dah bersedia ya. Jadi untuk hari ini kita akan sambung balik tajuk yang di-Pertuan Agong. Cikgu akan ambil tiga topik ya, topik dia. Dia ada satu lagi topik last tapi tak apalah, kita akan ambil tiga dulu. Jadi kamu boleh rujuk buku teks sekarang muka surat 94. Sebab nanti cikgu akan bagi kuis untuk kamu jawab selepas habis ni lah. Okey. Untuk topik ini kita akan belajar tiga, iaitu berkenaan dengan Majlis Raja-Raja, Istiadat Pertabalan dan bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Ya, Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948. Ya, 1948 menggantikan Durbar. Durbar ni dulu dia macam Majlis Raja-Raja jugalah. Tapi dia cuma dianggotai oleh dulu dalam 4 sultan saja. Orang sultan, tapi bila dah menuju kemerdekaan, jadi dia tubuhkanlah Majlis Raja-Raja yang dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu dan 4 orang yang di-Pertua Negeri. Ya. Antara tugas utama Majlis Raja-Raja termasuklah melaksanakan pemilihan yang di-Pertuan Agong. Minggu lepas kita dah belajar yang Pertuan Agong, macam mana dia ada lima step tu kan. Langkah untuk pemilihan tu. Okey. Jadi dalam proses itulah peranannya Majlis Raja-Raja ni. Okey, yang dianggota oleh 9 sultan Raja Melayu dan 4 orang yang di-Pertua Negeri. Yang Pertua Negeri ni maksudnya negeri-negeri yang tak ada sultan ataupun tak ada raja ya. Yang ni cikgu bulatkan ni. Ni gambar ni. Okey. Yang ini yang tak ada raja lah. Okey. Kita tengok yang gambar-gambar ni, cikgu cerita pada awak secara ringkas. Okey, yang di Pertuan Agong sekarang yang ni Sultan Tengku Abdullah ni. Okey. Baginda merupakan Sultan Pahang ya. Jadi apabila kita sultan tu dilantik menjadi yang di Pertuan Agong, bermakna negeri dia, negeri Pahang akan baginda perlu lantik dipanggil bukan sultan, dipanggil macam pengganti lah sementara ya. Okey ya. Jadi untuk negeri Pahang ni, baginda telah melantik anak baginda. Biasa cikgu beritahu kan, biasa anak lelaki ya. Ni anak lelaki baginda ni. Okey. Memangku untuk menjadi pemangku sultan. Ini pemangku sultan Pahang sekarang lah. Okey. Dan mestilah anak lelaki. Bukannya anak sulung, tak kisahlah anak tu. Janji anak lelaki lah. Okey ya. Ni daripada Pahang. Yang kedua daripada Perak. Okey. Yang ni Sultan Johor. Kemudian yang ini adalah Sultan Selangor. Okey. Ni adalah Sultan Terengganu. Ni adalah Perlis. Perlis tak panggil Sultan. Perlis panggil Raja. Raja Perlis. Ni Raja Perlis. Perlis je satu negeri yang panggil Raja. Raja Perlis. Dan juga yang ini. Negeri Sembilan. Negeri Sembilan pun tak panggil Sultan dan tak panggil Raja ya. Yang di Pertuan Besar. Yang di Pertuan Besar. Ni Negeri Sembilan. Okey. Seterusnya ni Kelantan. Sultan Kelantan. Dan yang ini adalah Sultan Kedah. Okey. Ni 4 ni adalah yang di Pertua Negeri. Ni adalah yang Pertua Negeri Sarawak. Okey, beliau juga dulu merupakan Menteri Besar Sarawak dulu lah. Ketua Menteri, bukan Menteri Besar. Ketua Menteri Sarawak dulu. Sekarang dah bersara jadi Ketua Menteri. Dia dilantik jadi yang di Pertua Negeri lah. Okey. Dan yang di Pertua Negeri ni adalah tak kisahlah rakyat orang-orang yang ada berjawatan lah. Okey. Bukannya keturunan sultan, tak semestinya keturunan sultan, tak payah ya, tak perlu. Tak payah, tak perlu. Okey. Ni Melaka. Ni Sabah. Yang ni ada Pulau Pinang. Ya.
Kenapa mereka tak ada sultan? Sebab dalam ikut sejarah dulu memang habis contoh macam Melaka ni, habis selepas saja Melaka diserang tu, selepas tu lah terus tak ada sultan sampai sekarang. Jadi dilantik ni lah. Ini pun sama Pulau Pinang pun tak ada. Pulau Pinang ni kalau ikutkan dia dulu adalah di bawah Kedah. Jadi dia tak ada sultan. Begitu juga Sabah dengan Sarawak. Kalau tengok Sabah Sarawak dulu kan, kalau belajar dulu kan tak ada kan. Okey. Jadi ni adalah semua ahli majlis raja-raja. Tak ramai yang ni je. Okey. Kemudian kita tengok proses pemilihan yang di-Pertuan Agong. Okey. Proses pemilihan ni ada 3 peringkat, iaitu sebelum pemilihan, semasa pemilihan dan selepas pemilihan. Okay, sebelum pemilihan, Majlis Raja-Raja memperkenankan tarikh mesyuarat pemilihan. Majlis Raja-Raja ni memperkenalkan tarikh mesyuarat pemilihan, bila nak mesyuarat, semasa pemilihan, bagaimana yang di-Pertuan Agong dipilih adalah melalui proses pengundian. Majlis Raja-Raja melaksanakan proses pengundian bagi pemilihan yang di-Pertuan Agong yang baru. Walau bagaimanapun, kebanyakannya dia ikut penggiliran yang macam cikgu beritahu minggu lepas lah. Tapi walau dia ada penggiliran, tapi dia tetap undi. Maksudnya kalaulah, contohlah kalaulah undi itu tak ikut penggiliran, bukanlah menjadi satu kesalahan. Tapi biasanya untuk menghormati raja-raja, jadi dia ikut penggiliran yang cikgu beritahu itulah. Kemudian selepas saja pengundian dah tahu siapa, majlis raja-raja mengisytiharkan nama yang di-Pertuan Agong. Jadi proses ni semua ni, 3 ni, yang mengendalikan urusan-urusan ni adalah pejabat penyimpan Maha Besar Raja-Raja. Kamu tahu kan, kalau nak raya ada kan, penyimpan Maha Besar Raja-Raja ataupun nak puasa, kadang-kadang trending lah orang teka baju Melayu apa, warna apa yang dipakai. Itulah antara salah satu fungsi penyimpan Maha Besar Raja-Raja. Dia ada pejabat dia sendiri. Jadi pejabat penyimpan Maha Besar Raja-Raja inilah yang menguruskan surat menyurat ke apa-apa untuk majlis raja-raja. Jadi yang ini tahu ke anda ni, Durbar. Sebelum majlis raja-raja dipanggil Durbar pada tahun 1896. 4 buah negeri je, Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Jadi selepas saja pemilihan tadi dah undi, dah pilih. Jadi inilah proses pertabalan. Proses pertabalan ni, proses pertabalan yang dalam buku teks ni ringkas ni lah. Kalau nanti cikgu send link kepada awak proses penuh dia. Yang terutamanya yang baru ni lah. Awak tahu. Dia banyak proses dia. Okey. Jadi kita tengok kat sini, yang di-Pertuan Agong dipilih dimasyurkan pada Majlis Istiadat Pertabalan yang penuh gemilang di Istana Negara. Biasa dibuat di Istana Negara. Okay. Biasa dipanggilkan Majlis Pemasyuran. Dia tak panggil pelantikan tak ada. Istilah-istilah bahasa-bahasa istana dipanggil pemasyuran. Okay. Yang pertama, step dia adalah yang di-Pertuan Agong melafaz sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Okay. Bila dah mesyuarat tadi, dah undi, dah umum kan, lepas tu yang di-Pertuan Agong melafaz sumpah lah. Okay. Kemudian yang di-Pertuan Agong menandatangani surat sumpah memegang jawatan yang dipersembahkan oleh penyimpan Maha Besar Raja-Raja. Penyimpan Maha Besar Raja-Raja serahkan surat sumpah, jadi akan ditandatangan oleh yang di-Pertuan Agong. Kemudian Perdana Menteri akan membacakan watikah pengisytiharan di hadapan yang di-Pertuan Agong pada Majlis Istiadat Pertabalan. Okey, dalam Majlis Istiadat Pertabalan, Perdana Menteri akan membacakanlah watikah pengisytiharan dia. Contohnya yang kat sini Tun Mahathir, masa Tuan Mahathir jadi Perdana Menteri lah. Okey, kemudian bila dah habis membaca watikah, yang di-Pertuan Agong mengucup keris kerajaan sebagai ketua utama negara pada Majlis Istiadat Pertabalan tersebut. Okey. Kemudian yang kelima, habis saja mengucup keris kerajaan tu, kita punya
keris tu merupakan salah satu alat kebesaran lah diraja, simbol kebesaran ya. Jadi Yang di-Pertuan Agong melafazkan ikrar untuk menjalankan pemerintahan yang adil dan saksama pada majlis istiadat pertabalan. Okey tu ya. Dan sinonim lah. Kalau sultan ke apa agung kan biasa dengan warna kuning. Waktu tengok sini warna kuning, banyak kuning ya. Okey, kuning warna diraja kan. Kuning kalau awak nyanyi lagu apa, lagu bendera Malaysia tu, kuning raja berdaulat kan. Okey. Ni adalah proses dia. Dan proses dia adalah proses yang ni macam cikgu tahu ringkas Kalau nak tengok, awak boleh tengok kat sini lah video dia ni. Boleh scan kod, QR code ni, tengok video dia. Okay, ya. Jadi glossary ni watikah adalah surat tauliah, surat kuasa. Okey. Tahukah anda Yang di-Pertuan Agong menandatangani surat sumpah memegang jawatan terlebih dahulu sebelum majlis istiadat pertabalan. Okey. Jadi seterusnya kita tengok bidang kuasa. Okey ya. Bidang kuasa. Apakah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong? Okay, bidang kuasa. Okey, negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Yang di-Pertuan Agong menjalankan pemerintahan kerajaan berdasarkan perlembagaan persekutuan. Ingat lagi perlembagaan persekutuan? Masa sebelum Merdeka tu, sebelum nak sign tu, Suruhanjaya Red tu buat perlembagaan persekutuan. Jadi di dalam tu lah ada bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. Sebagai Ketua Utama Negara, bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong merangkumi Majlis Perundangan, Eksekutif dan Kehakiman. Itu hari kan, minggu lepas kan tiga badan tu kan. Okey. Iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif, Badan Kehakiman. Badan Perundangan ni cikgu ingatkan balik yang Dewan Parlimen, Persidangan Dewan Negara, Dewan Rakyat. Okey. Eksekutif ni adalah pemerintah. Kalau kat sekarang ada Putrajaya tu kan, ada yang Perdana Menteri, ada ni menteri sini, kementerian apa tu eksekutif. Dan kehakiman ialah undang-undang lah negara lah, hakim ya. Okey. Jadi salah satu yang pertama tugas Yang di-Pertuan Agong, Ketua Agama Islam bagi negeri baginda dan negeri-negeri yang tidak beraja. Contohnya kalau sekarang Yang di-Pertuan Agong sekarang ada daripada negeri Pahang. Jadi baginda adalah Ketua Agama Islam bagi negeri Pahang. Di samping negeri-negeri yang tak beraja itulah Pulau Pinang, Melaka, Sarawak, Sabah dan wilayah persekutuan. Jadi negeri-negeri lain Ketua Agama Islam dia adalah Sultan yang ada lah. Okey. Kemudian yang kedua, bidang kuasa yang kedua, Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri dan anggota Kabinet Malaysia. Sebab tadi kita dah belajarkan bidang eksekutif tadi kan. Dan juga bidang perundangan tadi. Jadi adalah menjadi kuasa Yang di-Pertuan Agong. Sebab tu kalau kita tengok sekarang, senario sekarang kan politik kita tak stabil kan. Jadi sikit-sikit nak jumpa Yang di-Pertuan Agong kan. Jadi sebab Agong tu lah, Yang di-Pertuan Agong lah yang melantik. Jadi kita tak boleh lantik siapa-siapa tanpa persetujuan Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong mesti. Kemudian yang ketiga, Yang di-Pertuan Agong memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera. Ini tugas Yang di-Pertuan Agong. Okey. Bumi Putera bermaksudkan adalah penduduk, kalau kat sini penduduk asli lah. Okey, banyak penduduk asli ni berbilang bangsa lah. Berbilang banyak sangat. Okay. Kemudian Yang di-Pertuan Agong berperanan memelihara kepentingan sah kaum-kaum lain sebagai warga negara Malaysia. Okey. Walau bagaimanapun kaum-kaum lain yang bukan daripada bangsa Melayu dan Bumi Putera ni juga di bawah pemeliharaan Yang di-Pertuan Agong lah. Okey. Kemudian Yang di-Pertuan Agong juga merupakan pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Jadi Angkatan Tentera Malaysia, pemerintah yang paling tinggi adalah Yang di-Pertuan Agong. Dia bukannya Perdana Menteri, bukannya Menteri Pertahanan, bukan. Yang paling tinggi adalah Yang di-Pertuan Agong. Okey. Dan seterusnya Yang di-Pertuan Agong juga memperkenankan rang undang-undang yang diluluskan di Parlimen. Maksudnya dekat sini apa-apa rang undang-undang yang nak diluluskan mesti juga mendapat persetujuan daripada Yang di-Pertuan Agong. Kalau Yang di-Pertuan Agong kata setuju baru boleh. Okey. Kemudian yang terakhir, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memanggil, memberhentikan dan membubarkan Parlimen. Okey, Parlimen negara. Okey, macam yang cikgu beritahu tadi, bila jumlah
kerusi itu tak ada majoriti untuk orang parti ini memerintah, jadi parti yang seterusnya akan berjumpa, yang sepatutnya yang boleh lantik, okey, akan pergi dekat sini menghadap Yang di-Pertuan Agong, okey, berbincang, kemudian Yang di-Pertuan Agong yang berkuasa menentukan, membubarkan parlimen. Bila maksud membubarkan parlimen, bermaksud semua menteri-menteri itu dah tak ada jawatan dia sebagai menteri. Dia cuma jawatan dia sebagai ahli Dewan Undangan Negeri saja, ya, Dewan Undangan Negeri saja. Okey, barulah lepas tu dalam proses bila dah bubar, paling lama dalam 90 hari kita akan adakan pilihan raya, mengundi, okey, kemudian barulah kita pilih pemimpin yang seterusnya. Ya, apa-apa pun mesti dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tak boleh kalau Perdana Menteri kata buat siaran langsung umumkan parlimen dibubarkan. Bukan. Yang di-Pertuan Agong yang berkuasa dalam membubarkan parlimen. Ya, sebab tu yang baru-baru ni Yang di-Pertuan Agong, kalau tengok yang baru ni, Yang di-Pertuan Agong telah memberhentikan sidang parlimen di Sabah dan Sarawak sampai tahun depan. Sebab sekarang COVID banyak melanda tu, jadi untuk tak nak lagi apa-apa isu, jadi tak ada pilihan raya sampai tahun depan, Februari, kalau tak saja ke Februari. Walaupun sepatutnya dalam tahun ni Sabah dan Sarawak ada pilihan raya negeri dia. Okey, dan yang terakhir, tugas yang terakhir adalah mengurniakan darjah kebesaran, bintang dan pingat. Okey, Yang di-Pertuan Agong. Selain daripada Yang di-Pertuan Agong, Sultan dan Raja pun boleh juga, tapi begitu juga Yang di-Pertua Negeri, dia boleh, tapi salah satunya adalah Yang di-Pertuan Agong lah. Okey, menggunakan pingat, dia ada majlis dia lah, biasa orang kan pakai baju Melayu warna hitam semua kan. Okey. Tengok, tahukah anda, rang undang-undang disediakan oleh menteri dan dibahaskan di parlimen. Setelah diluluskan, Yang di-Pertuan Agong memberikan perkenan dan menurunkan Mahu Besar Persekutuan. Okey. Jadi, kat sini berdasarkan bidang kuasa termasuk dalam perlembagaan persekutuan, Yang di-Pertuan Agong melaksanakan tugas dengan adil dan sama. Jadi, apa-apa pun Yang di-Pertuan Agong akan rujuk juga dalam perlembagaan persekutuan. Apakah bidang tugas yang baginda perlu buat. Maksudnya tak semua bidang tugas yang kalau tengok macam sekarang kan, contoh sekarang Agong tak campur tangan kan dalam pentadbiran. Apa-apa pun kita tengok sekarang, pernah tak awak dengar laporan COVID ke apa ke disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong? Tak ada kan. Jadi sebab itu bukan tugas Yang di-Pertuan Agong. Okey, itu saja untuk minggu ni. Nanti cikgu akan sendkan dua benda ya, Yang pertama link untuk kuis. Kemudian yang kedua adalah untuk majlis pertabalan yang detail sikit. Ya, sebab sini cikgu tak nak lama-lama. Okey, nanti berat. Okay, habis data awak sekejap saja ya. Jadi, jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.